السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bertemu lagi dalam kuliah tafsir. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat 144. Masih lagi membincangkan tentang ayat 60 hingga 63, iaitu sikap, perangai, tabiat kaum munafiqun yang perlu kita pelajari dan hindari. Dan saya akan terang pada kali ini apakah asal usul perkataan nifaq untuk pengetahuan tuan-tuan ya. Dan alangkah baiknya kalau tuan-tuan dapat memiliki tafsir Munir ini dalam kempen yang sedang kami adakan, satu rumah satu tafsir. Dan tafsir Munir yang tuan-tuan dapatkan dari Telaga Biru, tuan-tuan akan boleh satu kitab yang istimewa yang bertajuk Nama-Nama Anak, Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku yang disiapkan lebih daripada 5 tahun ini mempunyai kelebihan-kelebihan tuan-tuan. Antaranya dia merupakan satu buku yang sangat komprehensif, yang paling komprehensif, mengandungi nama-nama dalam ejaan Arab dan juga Jawi. Nama yang dilarang, nama yang dibenarkan pun saya akan sentuh pada kali ini. Kebetulan berkaitan dengan kisah Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Boleh tak namakan anak dengan nama gelaran para sahabat macam As-Siddiq, macam Al-Faruq diberikan kepada Sayyidina Umar oleh Rasulullah SAW yang telah pun ditetapkan oleh Allah dari atas arasnya, nama yang sangat mulia itu. Dan bolehkah kita namakan anak dengan gelaran, sebagai contohnya gelaran diberikan kepada Sayyidina Uthman bin Affan Zunnurain? Kenapa beliau dipanggil dengan yang memiliki dua cahaya, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak rahsia di sebaliknya? Nantikan dalam penjelasan saja pada kali ini. Jangan biarkan saya keseorangan. Tuan-tuan mesti hadir bersama-sama daripada awal hingga akhir ya. Kerana jangan lupa sahabat-sahabat saya yang berada di Zazan Travel sedang memantau tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang hadir daripada awal hingga akhir, kami akan bagi hadiah buku yang istimewa. Buku yang bertajuk Azkarul Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi yang dihadiahkan oleh seorang sahabat saya yang mulia. Buku ni akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan, ditatap oleh tuan-tuan, dibaca oleh tuan-tuan insya-Allah ya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, juga dalam kuliah pada kali ini kita akan bincang sifat-sifat golongan munafiqun. Kenapakah Rasulullah SAW tidak membunuh mereka? Ini antara perkara-perkara penting untuk kita ketahui di sebalik ayat yang sedang kita bincangkan sekarang tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat memiliki tafsir Munir dan dapat memahami kalamullah dengan lebih jelas, kerana saya tak pernah jumpa kitab tafsir yang sangat komprehensif seperti tafsir Munir ini. Iaitulah setiap bahagian penjelasannya ada fiqh haya. Fiqhul haya ni bererti bagaimana kita menerapkan kefahaman Al-Quran itu dalam kehidupan, agar tidaklah kefahaman Al-Quran ini isolated daripada kehidupan kita. Bila mana seseorang mengatakan bahawa Quran turun, aku tak faham macam mana nak amalkan. Jadi semua ini dapat diselesaikan dengan kita baca tafsir Munir. Ada bahagian fiqah kehidupan dan hukum hakam kat sini tuan-tuan. Tiap-tiap bahagian episod daripada penjelasan, tuan-tuan akan jumpa bahagian istimewa ini. Baik, perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi akan saya jelaskan. Mengapakah nama-nama para sahabat itu boleh ke tak boleh kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama tersebut? Kerana ada nama yang Nabi tak benarkan untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Nama-nama contohnya nama-nama yang mengundang berbagai bentuk persepsi kejayaan, melampau-lampau ekstrim, macam Aflah, macam Najih, macam Rabih, Arbah. Ini ada perkara-perkara yang Nabi tidak galakkan untuk kita namakan anak-anak kita. Nanti saya akan jelaskan tuan-tuan ya. Baik, sila buka muka surat 144, ayat 60 hingga 63 akan kita baca pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan syaitan maksud menyesatkan mereka dengan kesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasulullah, nescaya engkau, iaitu Muhammad, melihat orang munafik menghalang dengan keras daripadamu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak mengkehendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Kerana itu palinglah kamu dari mereka dan berilah kepada mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang bekas pada jiwanya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, kita dapat lihat dalam tafsir-tafsir, contohnya tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Asyuti, tafsir Imam Al-Baydawi. Kebanyakan para ulama tafsir membawa kisah ini berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitulah seorang munafik yang bernama Bashar bersisir pendapat dengan seorang Yahudi, dan mereka telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum itu si munafik ini meminta untuk bertemu dengan dukun daripada suku Juhaina contohnya, atau bertemu dengan Ka'bul Ashraf, ataupun nak bertemu dengan Abu Barzah Al-Aslami yang telah pun masuk Islam selepas itu, yang kita bincangkan, dan keislamannya telah menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, daripada seorang bomoh, seorang dukun menjadi seorang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan beliaulah yang telah menjalankan tanggungjawab untuk membunuh musuh Rasulullah, musuh Islam dalam pembukaan kota Mekah. Dan kita telah bincang bagaimana Abu Barzah ini dalam satu kaitan sembahyang menunjukkan keringanan yang ada dalam Islam. Ketika beliau sedang sembahyang, kudanya terlepas, maka beliau telah menangkap kudanya dan menyambung kembali salat, lalu ditegur oleh seorang anak muda yang tidak faham fiqh daripada kalangan Khawarij, yang akhirnya beliau telah betulkan kesalahan itu dengan penuh hikmah, menunjukkan kepada kita kadang-kadang dalam kehidupan kita bersua dengan orang jahil yang menegur kita dengan kasar, maka hendaklah kita menghadapinya dengan hikmah, tuan-tuan. Kerana amat sukar untuk menyuruh anjing itu berhenti menyalak. Kerana kalau anjing menyalak, kita nak lawan anjing payah, pergi jumpa dengan tuan anjing, minta anjing itu supaya berhenti daripada menyalak. Itulah tamsilan yang layak dikenakan kepada golongan yang suka menimbulkan perkara-perkara fitnah dalam masyarakat, tuan-tuan dimuliakan Allah, seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-Ulumuddin. Maka tuan-tuan, bila kita baca dalam riwayat yang sampai tentang asbabun nuzul di sebalik ayat ini, falamma kharaja qala al-munafiq la arda intaliq bina ila Abi Bakrin fahakama Abu Bakrin mithli ma hakama Rasulullah SAW. Bila Rasulullah telah buat keputusan yang menyebelahi Yahudi tersebut, si munafik ini tidak redha. Beliau berkata kepada temannya Yahudi itu, aku tak setuju dengan keputusan Rasulullah. Kau tak setuju dengan keputusan Rasulullah? Ya, betul. Ya, aku tak setuju. Justru marilah kita berjumpa dengan Abu Bakar. Mereka berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disifatkan dalam sebahagian hadis iman Abu Bakar ini lebih berat daripada iman kebanyakan manusia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Abu Bakar seorang yang lembut, sebaik saja mendengar keputusan itu telah diputuskan oleh Rasulullah, dan berlengah lagi Abu Bakar berkata, aku memilih keputusan Rasulullah, tak perlu engkau nak pergi override keputusan ini. Tak ada siapa pun yang berani melanggar keputusan Rasulullah, wahai orang bersisir. Kata Abu Bakar, mengetahui bahawa orang itu merupakan munafik. Masakan seorang mukmin nak mempertikaikan keputusan Rasulullah SAW yang Allah nyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahawa manusia ini tidak berkata melainkan kebenaran, semuanya wahyu daripada Tuhannya. Mereka akhirnya bertemu dengan si munafik ini, berkata kepada Yahudi itu, mari, aku tak puas hati juga. Abu Bakar buat keputusan macam Rasulullah, macam Nabi, aku nak jumpa juga Umar Khattab radhiyallahu an. Maka mereka pun intalik bina ila Umar, falamma balagha Umar wa akhbarahu al-Yahudi al-khabar wa saddaqa al-munafiq, qala Umar ruwaidakuma hatta fadakhala wa akhadha sayfahu thumma daraba bihi al-munafiq hatta barat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tatkala mendengar penjelasan daripada Yahudi bahawa Rasulullah telah buat keputusan yang menyebelahinya, dan munafik itu membenarkan, dan Yahudi itu bercerita lagi, kami dah jumpa juga dengan Abu Bakar, maka Sayyidina Umar merasakan ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Sayyidina Umar merasa lain macam pada apa yang berlaku tersebut.
Maka Sayyidina Umar mendengar Yahudi itu menerangkan, dah jumpa Rasulullah buat urusan begini, jumpa Abu Bakar buat urusan begini sama. Sekarang dia tak puas hati, dia ajak jumpa dengan tuan pula, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar kata, baik-baik, nanti aku masuk dalam rumah sekejap. Perselisihan itu berkaitan dengan tanah agaknya. Sayyidina Umar kata, nanti aku masuk, tengok master plan. Tengok, apa nama? Tuan-tuan? Tengok kharita, tengok apa? Tengok peta besar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ditunggu di luar rumah. Sayyidina Umar masuk bawa pedangnya yang tajam itu, yang berkilat itu, maka dilibasnya kepala si munafik tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Putus kepalanya situ juga. Maka terkejut semua orang ada, tuan-tuan. Bila melihat perkara tersebut, Sayyidina Umar berkata, adakah dia tidak rida dengan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah dan Abu Bakar? Tak sepatutnya jumpa Abu Bakar sebab Rasulullah buat keputusan. Ini balasannya. Jibril lantas datang kepada Rasulullah SAW dan beritahu keputusan yang dibuat oleh Umar itulah tepat sekali. Dan mulai hari itu, Sayyidina Umar Khattab telah pun dipanggil dengan gelaran yang sangat mahal, tuan-tuan, iaitu Al-Faruq. Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar telah mendapat satu gelaran daripada Allah SWT dari atas arasnya, bahawa Umar diberi gelaran Al-Faruq, title yang sangat mulia, tuan-tuan, yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Sayyidina Abu Bakar dibagi gelaran As-Siddiq. Abu Bakar mendapat gelaran Siddiq kerana peristiwa Isra' Mi'raj, dan Sayyidina Umar mendapat gelaran kedua tinggi selepas Abu Bakar, iaitu Al-Faruq. Tuan-tuan, sekarang hukum yang saya tanya kepada tuan-tuan, apa hukum kita menamakan anak kita dengan Faruq, Al-Faruq ke, ada Al ke, tak ada Al ke? Ada orang namakan anak dia Al-Fatih. Tak apalah, itu seorang sultan yang mulia yang berjasa besar membenarkan sabda Nabi SAW, la tuftahan al-Konstantiniyah, akan dibuka Konstantinopel, sebaik-baik ketua lah ketuanya, sebaik-baik tentera lah tenteranya, iaitu Osmaniyah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerajaan Osmaniyah di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Tak apalah, itu manusia biasa. Sekarang kalau kita pakai nama gelaran macam Al-Faruq, As-Siddiq, macam mana, tuan-tuan? Ya. Jadi bagi menjawab soalan ni, saya nak beritahu tuan-tuan tentang buku yang menarik yang selalu saya promote kepada tuan-tuan untuk miliki. Ni buku yang Ensiklopedia Nama-Nama Anak pada muka surat ke-12. Dengar ya, ciri-ciri nama-nama yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, nama-nama yang mempunyai ciri-ciri perhambaan kepada selain Allah. Macam seorang menamakan, sandarkan kepada makhluk. Contohnya Abdul Syamsi, hamba kepada matahari. Ini tak boleh, tuan-tuan. Abdul Qamar, hamba kepada bulan. Ini haram hukumnya. Macam ada orang menamakan Abdul Ka'bah, hamba kepada Kaabah. Dulu sebelum Islam, sebelum Rasulullah, ada yang namakan seperti itu. Abdul Al-Muttalib. Macam mana, tuan, hamba kepada Muttalib? Sebenarnya kalau kita baca kisah Datuk Nabi itu, kenapa dipanggil dengan Abdul Muttalib? Sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Ada kisahnya, nanti saya bawa kepada tuan-tuan ni. Kerana beliau ni merupakan cucu kepada Muttalib, maka dipanggil dengan Abdul Muttalib, Datuk Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menamakan seperti Abdul Manaf, hamba kepada Manaf. Boleh ke, tuan-tuan? Ini tak boleh, tuan-tuan. Asalnya memang tak boleh nama seperti itu. Ini nama orang sebelum Islam. Kalau kita nak namakan anak-anak kita, namakan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Rauf, Abdul Karim. Itu nama-nama Allah yang sangat mulia. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Lagi tak boleh menamakan nama dengan nama dewa dan juga dewi. Murugan, Krishnan, apa saja disebut kat sini ya. Nama patung berhala, Uzza, Nasr, Ya'uq, Yaguth dan sebagainya. Ini tidak boleh. Abdul Yaguth hukumnya haram, tuan-tuan. Ini nama-nama orang jahiliah dahulu. Nama yang maksud Tuhan, seperti Rabbi, seperti Malikin Nas, Khaliq. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah melarang akhna'ul asma' indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak. Antara lelaki yang paling malang di sisi Allah dan paling hina di akhirat nanti adalah orang yang menamakan diri dengan nama raja segala raja. Kemudian nama-nama yang bawa dosa-dosa besar, ia seperti nama zina, seperti nama khamar, seperti nama riba, seperti nama golongan yang dimurkai oleh Allah, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini merupakan nama-nama yang dilarang dalam Islam. Nama-nama syaitan, syaitan ni ada berbagai nama. Azazil, Khinzab, A'war, Sibyan, Walhan. Ini Ajda'. Ini nama yang tidak bagus, tuan-tuan. Nama-nama syaitan. Nama-nama Fir'aun, nama yang tidak mengikut jantina. Ya, ini tidak digalakkan dalam Islam, tuan-tuan. Ada nama Asyiqin. Asyiqin ni orang yang asyik. Asyik ini nama lelaki sebenarnya. Asyik. Jamaknya Asyiqun ataupun Asyiqin. Tapi nama pada orang perempuan. Jadi elakkan, tuan-tuan ya. Gitu juga kalau kita lihat nama-nama yang merupakan tazkiyah, iaitu pemujian terhadap diri sendiri melampau-lampau.
Kerana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis riwayat Tirmizi daripada Rasulullah SAW, insyaallah la anhiyanna an yusamma Rabah wa Najih wa Aflah wa Nafi' wa Yasar. Rasulullah SAW sabda, kalau aku hidup, aku akan larang orang daripada namakan anaknya, zuriatnya dengan nama-nama yang berupa pujian melampau-lampau, tuan-tuan. Contohnya apa? Arbah, terlalu untung, mesti berjaya. Najih, lagi apa? Aflah ni makna memang sangat berjaya. Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Jadi aflah ni maknanya berarti terlalu berjaya. Maknanya orang ni kalau masuk peperiksaan mesti dapat straight A, mesti dapat semuanya A. Tuan-tuan, ini perkara yang tak digalakkan dalam Islam, tuan-tuan, kerana kita meletakkan satu beban kepada seseorang dengan nama-nama tersebut sebenarnya. Yasar maknanya terlalu kaya. Walau bagaimanapun para ulama menjelaskan nama ini seperti kata Dumyati dalam I'anut Talibin, nama ini tak adalah masalah sangat, hukumnya makruh saja. Kita bimbang nanti seseorang yang diberi nama dengan nama demikian, dia merasakan diri terlalu hebat. Itu sebab tidak digalakkan dalam penjelasan oleh para ulama dalam I'anut Talibin sebagai contohnya. Jadi sangat menarik, tuan-tuan, buku ni saya cerita tentang nama-nama tadi. Kembali kepada nama Faruq, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, As-Siddiq, bagi nama anak kita Siddiq, bagi nama anak kita Zunnurain. Kenapa pula Sayyidina Osman dipanggil sebagai Zunnurain, tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab, nak bagi hadiah lah malam ni. Teka-teki kita punya kuis malam ni. Kenapa Sayyidina Osman dipanggil dengan nama Zunnurain? Zunnurain maknanya memiliki dua nur. Saya bagi clue dah. Kenapa dipanggil dengan nama dua nur? Kenapa, tuan-tuan? Aisyah Rahim, Muhammad Husaini, Hajah Hafizah, Jamil Firdaus. Allahu Akbar, Jamil Firdaus dah jawab dah. Mumtaz Syida dah jawab, alhamdulillah. Kenapa diberi nama Zunnurain? Kerana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang handsome, yang tinggi, yang putih, yang segak, yang kaya, yang berjaya, teknokrat Islam yang hebat ini, Osman bin Affan namanya, yang banyak dermanya untuk Islam ini. Sayyidina Osman berpeluang untuk berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW. Selepas wafat yang seorang, berkahwin dengan yang kedua. Siapa namanya, tuan? Siapa nama puteri Nabi ni? Siti Aisyah? Zawi Ghazali? Siapa nama dua orang puteri Rasulullah? Dua orang cahaya mata Rasulullah ni. Sakinah, Saleh. Siapa namanya? Zainab dan juga Ruqayyah. Ruqayyah, baik, terima kasih. Jadi, tuan-tuan, kata para ulama, menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang mulia, nama isteri Nabi, nama anak-anak perempuan Nabi, nama anak-anak lelaki Nabi, nama-nama para sahabat ataupun gelaran-gelaran diberikan kepada mereka, maka hukumnya adalah harus. Bahkan ia merupakan satu benda yang sunat, digalakkan dan dikatakan oleh penyair, fatashabbahu in takunu mithlahum illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Mereka berkata bahawa ambillah keberkatan menamakan apa istilahnya, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Mereka berkata, kalau kamu tak dapat nak jadi macam mereka, maka ambillah contoh tauladan dari mereka, ambillah yang baik-baik mereka. Kerana mencontohi orang-orang yang hebat itu menjadi satu kejayaan sebenarnya, ya. Ruqayyah dan juga Zainab. Betul, Juliana, Jadi sebelum terlupa, tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang bersama dengan kami pada awal, jangan lupa untuk menggunakan produk Birkah Habatus Sauda. Yang ada di tangan saya ni telah pun dikapsulkan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ambil satu pedoman daripada sunnah Rasulullah SAW, tuan-tuan, iaitu menggunakan Habatus Sauda yang kami telah pun packkan dalam bentuk ini untuk mudah kegunaan tuan-tuan. Maklumlah, nak gunakan secara seeds bijirin itu amat sukar, maka kami telah jadikan ia minyak dalam bentuk kapsul untuk digunakan. Jangan lupa, tuan-tuan, kami sedang buat kempen dalam bulan Maulid ini. Jika tuan-tuan membeli 3, tuan-tuan akan dapat hadiah 1. Dan tuan-tuan juga akan dapat hadiah buku yang menarik ini, bertajuk Satu-Satu Nama-Nama Nabi kita SAW, karangan penulis bestseller Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang menulis buku Kenali Rasul kita Muhammad SAW. Ini ringkasannya, nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quranul Karim.
bacalah tuan-tuan ya, dalam bulan Maulid ini, bulan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk memahami. Kita dah masuk bulan Rabiul Akhir, betul. Bulan Rabi' ni kalau di negara Arab disambut sebagai bulan Rasulullah SAW kelahiran, Rabiul Awal dan juga Rabiul Akhir. Bagi sama kita manfaatkan waktu yang ada ni tuan-tuan ya. Jadi kembali kepada nama Sayyidina Umar Khattab ini mendapat gelaran daripada peristiwa beliau memenggal kepada si munafik yang enggan untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW mempertikaikannya. Alangkah wajarnya kita mengambil pedoman daripada apa yang berlaku pada hari ini. Kerana apa yang kita lihat, kata Syekh Sa'id Hawa dalam buku beliau Asasul Tafsir, kalau kita lihat bahasan berkaitan dengan perkara ini, demikian juga Syekh Qutb menyebut dalam Fizilalul Quran, mereka merupakan Rijalul Haraka yang terlibat dalam beri input dan juga buah fikiran kepada umat Islam untuk bergerak pada zaman yang penuh fitnah pada hari ini tuan-tuan. Bahkan gerakan-gerakan Islam yang ada di seluruh dunia mendapat pedoman daripada Sa'id Hawa dari sudut tazkiyatun nufusnya, memahami Al-Qurannya, daripada Syekh Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Mereka mengatakan bahawa walaupun ayat itu 1400 tahun lalu, kita wajar mengambil pengajaran apa yang berlaku keliling kita pada hari ini. Jangan jadi seperti golongan munafik yang kecenderungannya minat untuk mendapat, menyokong, memberikan dokongan kepada golongan-golongan yang tidak memahami Islam, golongan kafirin, golongan murtadin, golongan fasakah, golongan mujrimin, golongan harbiyin. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah menyedari apalah sebabnya kita tidak mahu mendengar daripada sumber yang betul. Tak mahu dengar daripada Quran, tak mahu dengar daripada hadis. Ada setengah orang yang terang-terangan mengatakan saya perlu pentafsiran baru kepada Quran. Yalah, kamu cakap senang. Cuba kamu tafsirkan Quran ni, versi baru kamu. Cuba kamu beritahu. Adakah kamu boleh terlepas daripada semua dawabit yang ada, ikatan yang ada, kefahaman pada bahasa Arab kamu boleh ketepikan demi untuk beri tafsiran baru kepada Quran? Adakah semudah itu? Boleh tak seseorang yang tidak belajar undang-undang tiba-tiba boleh mentafsirkan undang-undang Malaysia yang kompleks ini? Itu baru undang-undang Malaysia tuan-tuan. Baru dipiagamkan, digubal oleh mereka yang berkeahlian dalam bidang pun banyak pertikaian berlaku di situ dari sudut ketidakjelasannya. Tak boleh. Kamu tidak belajar undang-undang, kamu tak belajar mempertikaikan apa undang-undang. Kamu baca sikit-sikit tentang medicine, kamu nak komen apa-apa yang dikatakan doktor pakar dalam bidang, konsultan, surgeon dan sebagainya. Maka adillah terhadap Islam tuan-tuan. Kenapa kita tak mau dengar daripada sumber yang autentik tentang Islam, tentang tafsir Quran, tentang hadis, penjelasan daripada para ulama? Mengapa kita mendabik dada, meninggikan hidung untuk mengatakan aku faham ini, aku boleh tafsir begini, aku boleh pandang begini, kenapa tak bagi aku keluasan untuk berfikir? Tuan-tuan, dia mesti ada satu batasan, tuan-tuan, ada guidance. Jadi inilah yang dimaksudkan bila kita lihat sifat munafikin akhir zaman yang ada pada hari ini, begitu kecenderungan pilihannya untuk mendengar daripada pandangan-pandangan kafirin, murtadin, fasiqin, fasaqah, mujrimin, golongan-golongan kafirin. Mereka menolak pandangan daripada orang-orang berkeahlian dalam bidang Islam. Ini tak lain tak bukan kerana jiwa mereka telah pun diselaputi oleh penyakit nifak, tuan-tuan. Kalau kita kaji apakah maksud nifak ni, tuan-tuan ni, antara huraian yang terbaik yang dikemukakan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitab beliau bertajuk Al-Mufradat, bahawa antara disebut perkataan infaq, nafaqah. Jadi kita belajar perkataan infaq, nafaqah. Maknanya bila orang melakukan infaq, kalau kita pergi ke Saudi kita lihat itu nafaq. Nafaq di Muaisim, Muhassir. Nafaq ni berarti terowong. Kerana kita nak melalui gunung yang besar itu, buat terowong di bawah itu supaya kita dapat sampai dengan cepat. Tak perlulah kita naik ke atas bukit untuk buat jalan raya, kosnya mahal. Maka dipasang bom dinamat dan sebagainya untuk dipecahkan di bawah dan dibuat terowong supaya jalan itu jadi singkat. Maka orang melakukan infak adalah orang yang telah mencari jalan untuk menuju kepada Allah dengan keadaan yang segera. Ini makna positif dari perkataan infak, nafaq. Tapi kalau kita sebut perkataan nafaqa, yunafiqu, dia dah pergi perkataan negatif, tuan-tuan. Kerana perkataan nifaq ini dikaitkan, kata Imam Al-Asfahani dalam kitab tafsir beliau Mufradat yang hebat ini, perkataan nafiqa'ul yarbu' wa qad nafaqal yarbu'. Kerana ada sejenis binatang, saya pun tak reti nak sebut apa namanya dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Dia macam tikus padang pasir. Yarbu'. Apa benda yarbu' ni, tuan-tuan? Dia kalau menebuk lubang kat sini, kita nak tangkap dia kat sini, dia keluar tempat lain. Kita pergi kat situ untuk tangkap dia, dia pergi tempat lain. Apa namanya? Yarbu'. Mungkin kalau tak silap saya pernah tengok dalam perkataan bahasa Inggeris panggil jarbo, apa dipanggil? Ia satu jenis tikus yang duduk di padang pasir yang sangat licik,
Cunning, smart itu tuan-tuan, dia boleh keluar di mana-mana. Dia keluar di sini, dia keluar sana. Kita tangkap di situ, kita cucuk di situ, kita nak tangkap dia kat situ, dia keluar daripada lubang yang lain. Kalau berlaku banjir kat sini, dia akan dapat menyelamatkan diri dia di sana. Dia adalah satu binatang yang sangat licik. Maka begitulah sifat munafik dikaitkan dengan perkataan yarbu' di sini. Wa minhu nifaq wa huwa dukhul min asy-syar'i min babin wal khuruj anhu min babin wa ala zalika nabbaha biqawli innal munafiqina humul fasiqun. Itu sebabnya golongan munafik ini dipanggil dengan nama yang berkaitan dengan tikus padang pasir, yang mahir, yang licik, yang cunning, yang smart, itu yang boleh masuk di sini, keluar di sana. Kerana si munafik ini boleh berpura-pura berjumpa dengan kamu dengan satu penjelasan, tapi di sebalik penjelasan itu ada penipuan, ada taqiyah, ada unsur-unsur penganiayaan kepada orang lain, kezaliman, menyokong perkara-perkara yang batil. Inilah yang dimaksudkan sudut yang negatif dari perkataan nifaq itu, tuan-tuan. Tadi perkataan kita bincangkan infak maksud positif, tapi nifaq yang digunakan dalam konteks musyrikin, kafirin yang menyembunyikan apa yang terdapat dalam hati itu dipanggil munafiqin, maka mereka dirujuk dalam istilah yang negatif. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sayang, kenapa Rasulullah SAW tidak mengambil tindakan tegas kepada munafikin? Padahal seperti yang kita sedia maklum, Nabi mengetahui mereka. Nabi memberi marmut, apa nama marmut Irman Ismail kata nama binatang ni marmut. Apa? Jerbua. Yalah, betul lah tu. Bahasa Arab panggil yarbul. Adib dia satu jenis binatang padang pasir yang setengah ulama mengharuskan makan kerana dia bukan macam tikus yang pengotor, tuan-tuan ya. Baik. Jadi binatang hidup kat padang pasir. Jadi kelicikannya, kepandaiannya untuk menyembunyi di sana, menyembunyi di sini macam sifat munafik lah. Yang keluar pintu sini, keluar masuk pintu sana, menipu kat sini, membelit kat sini. Ni sifat yang dikaitkan dengan yarbu, iaitu tikus padang pasir yang sangat bijak itu. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat lebih lanjut dalam ayat ini menceritakan tentang sifat munafik, lalu Rasulullah SAW diajar oleh Allah untuk mengajak mereka bincang, menerangkan kepada mereka. Ini masalah hidayah, tapi kita jangan berputus asa, kita mesti berusaha. Dan kita tahu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, antara cabaran yang paling besar dialami adalah adanya ketua munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Aufi. Beliau ni daripada suku Auf, yang mana beliau merupakan orang yang sangat terkemuka, yang handsome, yang segak. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, ketika berlaku peperangan di antara Aus dan juga Khazraj, maka selama 40 tahun perang yang namanya Yaum Bu'as itu, akhirnya mereka mendapat persetujuan untuk melantik seorang ketua yang akan mengambil kedudukan sebagai raja, yang akan memutuskan keputusan di antara mereka. Maka dia telah dikalungkan, dinobatkan, diberikan kedudukan yang hebat oleh orang Arab di Madinah. Tiba-tiba tak kala sedang sibuk dalam suasana itu, Ustaz Syafiq Murad kata, ya Arbu, datanglah Rasulullah SAW dan hampa kecewa, berkecailah harapannya untuk jadi pemimpin. Jadi Rasulullah SAW mengetahui banyaklah. Nanti kita akan bincang dalam surah yang khusus namanya surah Al-Munafiqun, menceritakan tentang kriteria, sifat, tabiat kaum munafikin lebih lanjut. Dan juga pada hujung surah An-Nisa nanti kita akan jumpa bagaimana Allah Taala menjelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya munafik itu berada di tingkat yang paling bawah daripada neraka, lebih bawah daripada kafirin, lebih bawah daripada fasiqin. Inilah dia golongan munafikin. Dan kalau kita lihat, Allah menyatakan dalam ayat lain, humul adu fahdharhum, mereka merupakan musuh, maka waspada terhadap mereka. Kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di, beliau berkata fahaula yang al-haqiqah li'anna al-adu al-baris al-mutamayyiz ahwanu min al-adu alladhi la yush'ar bihi wa huwa mukhadi' makir. Kalau kita bandingkan golongan kafirin dengan munafikin, ini perbezaannya bila Allah beri penekanan untuk kita berjaga-jaga, fahdharhum, awasi mereka ini, waspada terhadap mereka ini. Kerana kalau golongan kafirin itu kita nampak terang-terangan tentang Islam, tapi munafikin ini berselimut kan, mungkin pakai tudung, dan kadang-kadang tudungnya lebih labur daripada tudung orang kebanyakan. Kefahaman Islamnya mungkin dia belajar di universiti-universiti yang terkemuka, dan dia mempunyai pangkat-pangkat tertentu, ada title-title tertentu, kejayaan akademiknya tak boleh diragui. Tapi golongan ini menjadi senjata bagi pihak kafirin untuk memecah belahkan umat Islam, untuk menimbulkan bagian sanksi dan juga menimbulkan syakwa sangka kepada orang Islam, memberikan komen-komen yang
buruk terhadap Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertopengkan Islam. Kata Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi bahawa golongan yang dipanggil sebagai munculnya golongan munafikin ini tatkala Islam menang. Masa Nabi berada di Mekah, kita perhatikan seperti penjelasan oleh Al-Buti dalam Fiqh Sirah, di Mekah tidak ada golongan munafikun. Kenapa? Kenapa tak ada golongan munafikun dekat Mekah? Kerana di Mekah Nabi belum menang. Orang Islam ditindas, dizalimi, kehidupan mereka ibarat orang yang melukut di tepi gantang. Maka munafikun tidak muncul di Mekah. Sebaik saja Nabi mempunyai negara berdaulat, ada kekuatan, kehebatan, ada syaukah di Madinah, ada sokongan, ada kemuliaan, keagungan, kehebatan, maka muncullah golongan munafikun. Kata Dr. Yusuf Qaradawi bahawa zahiratun nifaq berkaitan dengan kemenangan sebenarnya. Apabila munculnya puak munafikin di satu tempat, itu menandakan Islam sedang kuat. Islam sedang menuju ke tahap kekuatan yang paling luar biasa. Kerana munafikun ini terpaksa berpura-pura sebagai muslimin dengan harapan untuk memecah belahkan umat Islam, tapi Allah Taala tidak akan benarkan perkara itu berlaku. Jadi jangan kita gusar, jangan kita bimbang, kerana kerja munafikun, kafirin, fasiqin ini untuk memadam cahaya Allah ibarat seseorang mereka meniup cahaya matahari untuk dipadamkan. Apakah itu boleh dilakukan, tuan-tuan? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Apakah boleh seseorang kita tiup matahari sampai padam, tuan-tuan? Anda berhimpun manusia keseluruhannya daripada awal hingga akhir duduk di satu tempat untuk meniup cahaya matahari sampai padam. Tidak akan berlaku perkara itu, tuan-tuan. Maka janganlah kita bimbang, kerana Islam ini ada, seperti kata Abdul Muttalib ketika Abraha menentang dan nak merampas unta-unta orang-orang Arab. Maka datang Abdul Muttalib untuk minta supaya unta dikembalikan. Maka Abraha pun mentertawakan Abdul Muttalib dengan berkata bahawa aku menyangka engkau hebat, segak orang seperti engkau ni akan cakap benda besar-besar, tapi engkau datang hanyalah untuk minta unta-unta yang kami rampas. Ini benda kecil, Abdul Muttalib, sila pulangkan unta-unta orang Arab. Maka Abdul Muttalib menjawab, berkata, kami adalah tuan kepada unta-unta ini. Kaabah ni punya tuannya. Kami tidak mampu untuk mempertahankannya kerana kami bukan tuan kepada Kaabah ni. Barulah Abraha terkejut. Mendengar kata-kata yang hebat itu, barulah ditahu kedudukan Abdul Muttalib seorang yang bijak. Maka akibat daripada buatannya nak menyerang Kaabah itu, Allah telah pun menghancurkan mereka. Kita baca surah Al-Fil. Maka samalah golongan munafikun. Kita tak perlu gusar, tuan-tuan. Kita buat kerja apa yang kita mampu. Kerana kalau kita nak melayan, semua Facebook dan juga Instagram yang menawarkan pandangan-pandangan yang pelik dan juga jelik terhadap Islam ini, kita dipenat, tuan-tuan. Kita buat apa yang kita mampu. Kita jangan tanggungjawab kita seperti biasa. Pihak-pihak penguasa yang ada di jabatan-jabatan agama kena ambil tanggungjawab. Tapi selepas itu andai berlaku juga ada keterbatasan yang tidak mampu kita lakukan, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Semalam kita belajar satu doa bila kita berdepan dengan situasi yang pelik seperti sekarang ni, kerana semua orang mengatakan dia mampu untuk mentafsirkan Islam, mentafsirkan Quran versi baru. Mana dia? Cuba kita nak tengok mana dia. Mana kamu yang hebat itu? Maka kita bacakan doa sebagaimana Nabi amalkan kepada golongan penentang-penentang Islam satu masa dahulu. Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan kami daripada kejahatan mereka dengan kekuasaanmu. Allahumma kfina syarrahum bima syi'ta. Ya Allah, hancurkan mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan daripada kejahatan mereka, kami mohon kepadamu perlindungan daripada segala keburukan mereka. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah satu ayat yang sentiasa kita lihat berulang dalam Quran, kerana ia satu fenomena yang berlaku di depan mata kepala kita, melihat golongan musuh dalam simut yang ada, yang kerjanya untuk memburuk-burukkan Islam masa ke semasa. Jadi semalam saya dah jelaskan kepada tuan-tuan, bila Allah menyatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Bila dipanggil ta'alu, datang perkataan ulu, tinggi, mari kita datang duduk di tempat yang selamat, aku nak fahamkan kamu Quran, aku nak terang kepada kamu hadis, tapi mereka menolak. Bila mereka ditimpa satu musibah, barulah mereka sedar, dan mereka pada waktu itu bila melihat perkara kebaikan tidak menyebelahi mereka, macam dalam perangan yang Islam menang dan umat Islam bawa harta rampasan perang yang banyak, barulah mereka sedar mereka berada di pihak yang salah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, sungguhnya kami tidak menyertai kerana kami lihat ada sudut lain kami kena jaga, kami kena duduk Madinah untuk pastikan kat Madinah selamat. Padahal telah bincang sebelum itu untuk keluar dari Madinah.
untuk membuat perbatasan kawalan di Uhud. Contohnya dalam perang Uhud, bila 1/3 daripada tentera berjaya dipujuk oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kembali ke Madinah supaya melemahkan moral orang Islam yang pergi berjuang di Uhud. Kemudian dalam ayat yang ke-63 Allah menyatakan ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah mengajar kita mereka itu adalah orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa ada dalam hati mereka. Kerana itu palinglah kamu dari mereka dan beri pada mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang bekas pada jiwanya. Kita dah belajar bahawa Nabi tidak mengambil tindakan tegas kepada munafiqun ini. Nabi tidak membunuh mereka. Kita baca dalam Sirah Ibn Hisham sebagai contohnya, dan semua kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim antaranya mengatakan bila Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, mengapakah kita tidak boleh bunuh munafiqun ini wahai Rasulullah? Antara yang kuat menyarankan pembunuhan munafiqun ini tuan-tuan adalah anak kepada ketua munafik itu sendiri, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni seorang yang segak, tinggi, berpengaruh, kaya, bangsawan. Jadi ketika puteranya mengetahui bahawa bapaknya merupakan ketua munafik, maka anaknya itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya ada perintah daripada Allah untuk membunuh ayah saya, maka berilah peluang itu kepada saya, wahai Rasulullah. Dan tengok anaknya adalah seorang yang saleh, mukhlis, siddiq. Anaknya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andainya ada perintah daripada Allah untuk membunuh bapa saya, berilah tanggungjawab itu pada saya. Kerana masakan seseorang anak yang melihat ayahnya dibunuh oleh seseorang, mampu melihat pembunuh ayahnya itu bergerak ke mana-mana. Tentulah saya tidak mampu melihatkan itu, wahai Rasulullah. Justru kalau ada perintah daripada Allah, berilah kelebihan itu kepada saya. Berilah peluang itu kepada saya, wahai Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah berkata, aku tidak mahu membunuh siapa pun di kalangan mereka sehingga hatta la yuqal inna Muhammadan kana yaqtulu ashabahu. Nanti orang kemudian akan mengatakan dalam kajian mereka bahawa Muhammad membunuh pengikut-pengikutnya. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka taala. Berkenaan perkara ini kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkaitan dengan tindakan Nabi tidak membunuh puak munafikin ini menunjukkan kepada kaedah yang dipegang dalam Islam namanya akhafud dararain. Bahawa bila bertembung dua kemudaratan, ambil yang paling ringan. Ya, memang mereka mudarat, tapi kemudaratan lebih besar kalau kita bunuh mereka, kerana akan timbul perkara-perkara yang menunjukkan kepada orang lain bahawa Rasulullah membunuh pengikutnya. Mereka tidak faham apa yang terdapat dalam Islam ini. Tapi kalau mereka benar-benar bersalah, seperti kes Umar Khattab radhiyallahu anhu yang mempertikaikan, yang munafik itu mempertikaikan keputusan Rasulullah SAW, maka itu memang layak dibunuh. Maka apabila berlaku satu pengingkaran ataupun satu bantahan kepada apa keputusan Allah dan Rasulnya, ataupun buat perkara-perkara yang melayakkan mereka dihukum, maka mereka dihukum mengikut perspektif qada, hukuman mahkamah. Ia bukan sewenang-wenangnya boleh diambil tindakan oleh seseorang. Ini yang dianjurkan oleh Islam, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim kepada hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Hilm ni maknanya kelembutan, hikmah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam pandangan jauh Rasulullah dalam buat satu urusan, supaya kita yang jadi pemimpin di akhir zaman ini mengambil pedoman daripada perkara tersebut. Baik, tuan rahmati dan dikasihi, kita dah belajar tentang sifat-sifat nifaq yang kita kena jauhi. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW dalam urusan-urusan penting. Ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh dapat daripada kitab Azkarul Azkar pada muka surat 31. Ini doa kita baca dalam urusan-urusan penting. Sebagai contohnya, kita ni merupakan kita ada NGO nak pergi memberi bantuan kepada orang lain. Baca doa ni tuan-tuan. Kita terpilih untuk satu kursus naik pangkat, baca doa ni. Kita adalah golongan apa dipanggil, frontliner, orang duduk depan sekali dalam bidang kesihatan. Kita akan pergi ke satu tempat dan terdedah kepada macam-macam pandangan orang yang buruk, yang baik, ada yang puji, yang keji. Biasalah tuan-tuan, kerana lagi tinggi layang-layang itu nak naik, lebih kuat angin yang ditempuhnya, kata orang-orang bijak. Maka kita jangan lupa untuk amalkan doa Rasulullah ni. Bila Rasulullah ada urusan penting, Rasulullah keluar, Rasulullah akan baca doa ni tuan. Doa ni memang panjang. Kita baca dalam urusan penting ini. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah.
La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji haza fa inni lam akhrujuhu ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Dengar terjemahannya tuan-tuan ya. Dengan nama Allah aku beriman kepadanya, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengannya. Ya Allah, dengan kebenaran golongan yang mohon kepadamu dan hak kebenaran keluarnya aku, maka sungguhnya aku keluar bukan kerana sombong, melampaui batas, riak ataupun memperdengarkan kebaikan diriku kepada orang lain, iaitu sum'ah ni tadi. Bahkan aku keluar kerana mencari keridaan-Mu dan kerana aku mahu melihara diriku daripada kemurkaan-Mu. Aku mohon kepadamu agar engkau lindungi aku daripada neraka dan masukkan aku ke dalam syurga, supaya apa yang kita buat itu mendapat pahala di sisi Allah. Janganlah kita menagih pujian dan juga penghormatan, penghargaan daripada manusia. Kalau manusia mengetahuinya selepas kita menyembunyikan perkara tersebut, itu tanda Allah terima amalan kita. Tapi kalau kita buat sengaja nak tayang pada orang, kita bimbang tiada nilai di sisi Allah, macam hadis yang kita pelajari sebelum-sebelum ni. Ya, jadi kita yang bertugas di mana saja, jangan lupa amalkan doa ni. Saya baca sekali. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi makhraji haza. Fa inni lam akhrujuhu ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Kharaju ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik. As'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani jannah. Walaupun para ulama menjelaskan doa ni dibacakan Nabi ketika Nabi nak menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, kerana bimbang, disengat, diselaputi, diserang, dikuasai rasa nifak, rasa dalam apa kita buat ni nak orang puji, riak dan sebagainya, nak menunjuk. Maka Rasulullah SAW yang maksum itu pun mengajar kita baca doa ni. Apatah lagi kita yang banyak kelemahan, kan tuan-tuan? Saya harap Ustaz Syafiq Murad ada dekat sini boleh masukkan doa ni. Dan bagi tuan-tuan yang belum join Telegram sahabat Ustaz Zahazan, ahlan wa sahlan wa dipersilakan masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan ni. Kita ada banyak perkongsian kat situ, kerana WhatsApp group yang ada dah penuh. Kita masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan, di situ kita berkongsi macam-macam perkara dan ada yang rajin menulis. Dan saya telah menjanjikan kepada tuan-tuan yang buat peta minda yang menarik untuk kuliah kita ni, saya nak bagi hadiah buku yang rare, tulisan Sahibul Fadilah, Datuk Menteri kita yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Buku beliau tentang tasawuf yang sangat jarang tuan-tuan temui. Jadi tuan-tuan yang buat peta minda yang menarik, nanti pihak Zazan Travel nak tracking tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan hadiah buku ni. Dan bagi yang rajin, yang sentiasa ada daripada awal akhir, yang menyalin, yang bagi pandangan, bagi komen, yang aktif, kami nak hadiahkan juga buku ni pula, Azkarul Azkar. Baik tuan-tuan, cukuplah setakat ni dulu. Jam mendekati pukul 10. Ampun maaf atas segala kekurangan. Malam esok saya akan bincangkan, betul ke bila kita buat kesilapan, kita buat dosa, kita pergi ke makam Rasulullah SAW, maka dosa kita diampunkan. Sibuk sekarang orang bincang tentang capal Rasulullah, orang bincang tentang tabaruk dengan Rasulullah SAW. Maka dalam ayat yang berikutnya kita akan lihat bagaimana, apakah hukumnya. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lidhunubihim, bahawa wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam ayat berikutnya menceritakan tentang sifat mereka bila mereka melakukan dosa, mereka jumpa denganmu wahai Muhammad. Dalam konteks sekarang Nabi telah wafat. Apakah maksud ayat ini merujuk kepada pergi ke makam Rasulullah SAW, pergi ke Madinah? Apakah maksud di sebaliknya? Saya akan bawakan untuk tuan-tuan perbincangan ini pada malam esok insya-Allah, dan juga perkara-perkara namanya tabaruk. Mudah-mudahan apa yang baik merupakan satu pedoman untuk kita amalkan, apa yang buruk kita tinggalkan, jadikan sempadan. Jadilah orang yang berilmu, orang yang beramal dengan ilmu. Kerana dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, kullu nas halka ilal amilin wa kullu amilin halka ilal alimin wa kullu alimin halka ilal mukhlasin. Semua orang yang beramal itu rugi, melainkan orang yang beramal dengan ilmu. Dan semua orang berilmu itu rugi, melainkan orang yang beramal dengan ilmu itu ada ikhlas dalam diri mereka. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini dalam kuliah yang berikutnya. Jangan lupa tuan-tuan untuk share, untuk sampaikan kepada sahabat kita. Moga-moga kita dapat manfaat bersama dan jadi jariah. Jadi sama-sama kita tangguhkan kuliah pada malam ni, baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Sekali lagi saya ajak tuan-tuan bagi tuan-tuan yang belum mengetahui kelebihan produk berasaskan habatus sauda ni, pesan penaja black seed oil yang telah dihasilkan dalam bentuk kapsul untuk kegunaan tuan-tuan, mudah untuk digunakan. Marilah ajak ayah ibu kita yang sakit lutut, yang apa-apa sakit, kerana Nabi menjanjikan padanya rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Marilah kita sama menggunakan sunnah Nabi ni. Kami kapsulkan dalam bentuk begini, mudah untuk kegunaan. Dalamnya ada minyak dengan hal gel yang dihalalkan oleh pihak berkuasa, pihak berwajib, JAKIM dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian kita, dan ajaklah orang keliling kita juga untuk amalkan sunnah Nabi ni. Adik-adik kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, perempuan yang sedang menyusukan anak, yang mengandung, orang yang sakit lutut dan sebagainya. Ada banyak bukti yang menunjukkan kemujaraban penggunaan habatus sauda dan dalam bentuk minyak yang kami hasilkan pada kali ini. Terima kasih tuan-tuan. Kami mengajak tuan-tuan untuk jadi stokis, ejen, tuan-tuan boleh hubungi nombor di bawah. Sekian, terima kasih saya. Jumpa lagi malam esok insya-Allah pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam esok saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Nampaknya ada banyak soalan yang dikemukakan. InsyaAllah malam esok saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan ni. Ada yang bertanya boleh tak namakan dengan nama malaikat. Ada soalan yang tadi saya terperasan. Apakah maksud nifak? Tadi kita dah jelaskan. InsyaAllah nanti saya jelaskan sekali. Dan ada beberapa soalan yang menarik yang juga akan saya bawa pada esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.